Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to another episode of Leluhur's podcast with me Bilal, And me, Ayat. where we will be discussing anything that is related to Islamic knowledge. So, Ayat, Yep. episode sebelum ni Aha. kita ni ada cakap pasal ilmu fardu ain. Ya, episod 4 kali kalau anda silap. Okay, so dalam episode tu kita ni cakap yang ilmu fardu ain itu mengandungi 3 ilmu ataupun 3 perkara lah. Ya. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah macam sembahyang, puasa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ialah tasawuf. Ya. Dan fardu ain ni ia berdasarkan daripada ataupun berdalilkan daripada hadis Jibril atau terus. Ngam. Hadis Jibril yang panjang itulah yang bertanya pasal apa dia Islam, kemudian disebut rukun Islam, apa dia iman disebut rukun iman, apa dia ihsan, so disebut apa ihsan atau. Jadi dari sana ngam. So ihsan atau ilmunya ialah ilmu tasawuf. Ya. Okey. Fahami cuma itulah. So apa kan sebenarnya ilmu tasawuf ni? Ya. Aku rasa Selain daripada ia ilmu penyucian hati, contoh awak. Jadi aku rasa kali mesti kita ni fahami dulu yang kenapa 3 buting itu disebut sebagai ilmu fardu ain. Sebab ia mewakili 3 komponen utama dalam agama. Artinya agama kita ni, agama Islam itu mengandungi 3 elemen yang membina agama Islam sebagai agama Islam lah, ataupun yang mendefinisikan agama Islam itu apa. 3 itulah kan, artinya Islam, iman, ihsan, dan para ulama telah menyusun setiap satu daripada elemen itu ilmu yang khusus. Artinya macam iman, kita tahu ilmu untuk iman itu dipanggil sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian yang mengenai Islam, perbuatan kan tu, ilmu yang disusun dinamakan sebagai ilmu fikih. Dan untuk ihsan, which is kita ni punya fokus pada episod ini kali usulnya. Disusun oleh para ulama sebuah ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf lah. Atau yang diguna pakai atau istilah bagi ilmu yang diguna pakai di mana-mana lah. Artinya kalau tadi lihat mana-mana kitab contohnya sepanjang zaman memang istilah tasawuf dipakai untuk menjadi nama bagi ilmu berkaitan dengan ihsan. Kan ihsan itu kan disebut yang Nabi SAW an ta'buda rabbaka ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Artinya hendaklah engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak melihatnya maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Sekali aku faham pula ni. Apa kaitannya dengan tasawuf yang penyucian hati awak? Artinya dari segi macam aku rasa konteksnya kalau tadi buka kitab-kitab tasawuf ataupun mana-mana itulah kitab yang dalamnya mengandungi perbahasan ilmu tasawuf. Kita akan melihat macam tajuk-tajuknya tu berupa tajuk-tajuk macam konsep-konsep yang berbentuk ikhlas, berbentuk sabar, syukur, ridha, tawakal. Lepas itu dalamnya tu dijelaskan juga mengenai akhlak-akhlak buruk, antaranya ria, antaranya takabur dan seumpamanya lah. Jadi soalan itu soalan yang valid lah, dan aku rasa perlu dijawab oleh kita ni sebagai yang mengatakan pasal kita ni dua orang yang bercakap. Sebagai dua orang yang hanya 2 orang saya bercakap dan sebagai yang mengatakan pada episod 4 secara umumnya cuma itu saja, secara surface levelnya, bahawa ilmu yang melambangkan rukun ihsan ataupun salah satu rukun agama which is ihsan ialah ilmu tasawuf. Tapi melihat kepada hadis itu dan melihat kepada kitab-kitab tasawuf, mungkin kaitan yang jelas belum dapat dilihat oleh orang-orang biasa kalau dilihat secara surface level lah saja. Kan artinya macam orang itu contohnya membaca hadis itu, dalam hadis itu ihsan ialah hendaklah engkau menyembah Tuhanmu seolah engkau melihatnya, ataupun sekurang-kurangnya hendaklah engkau mengetahui bahawa Tuhan itu melihatmu.
Yes. Tapi dalam masa yang sama, bila mana dilihat ke dalam kitab-kitab tasawuf, mana tiap benda tu? Kan pada kebiasaannya, yang dibincangkan lebih kepada konsep-konsep yang mendasar. Akhlak-akhlak baik dan akhlak-akhlak buruk. Artinya ikhlas contohnya, sabar, syukur, redha, tawakal, zuhud, dan akhlak-akhlak buruk macam riya, takabur, ujub dan lain-lain, hasad. Jadi di mana sebenarnya berkaitan di antara tazkiyatun nafs, which is pembersihan hati, dengan menyembah Tuhan seolah-olah engkau melihatnya atau mengetahui bahawa ia melihatmu tu. Okay. So untuk memulakan perbincangan ini, aku rasa perlu kali dijelaskan dulu apa maksudnya dulu dengan perkataan Nabi SAW itu, bahawa ihsan ialah engkau menyembah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Adakah macam maksudnya untuk mencapai maqam ihsan itu kita ni mesti benar-benar nampak melihat zat Allah Ta'ala lah contohnya. Baru tadi dikatakan sebagai maqam ihsan. Adakah cuma tu sudah tentu indah? Pertama sekali sudah tentu indah. Of course ada perdebatan yang panjang lah di antara para ulama akidah mengenai kemungkinan melihat Allah Ta'ala di dunia. Zatnya. Seperti kita tahu di akhirat, memang di antara nikmat paling besar bagi ahli syurga ialah melihat zat Allah Ta'ala. Atau nikmat yang paling besar bagi ahli syurga di akhirat. Atau ada perbincangan, kita ni ahli sunnah wal jamaah di akhirat, kita ni tahulah yang memang pasti sabit dengan dalil yang qat'i bahawa ahli syurga akan melihat zat Allah Ta'ala. Tapi di dunia ada perbincangan yang rajih di sisi jumhur mutakallimin ahli sunnah wal jamaah ialah indah. Artinya indah dapat dilihat Allah Ta'ala tu di dunia, zatnya maksudnya secara sedar. Okay, so kalau cuma tu, then apa maksudnya hadis Nabi SAW tu di sini? Yang melihat atau? Melihat atau. So di sini aku rasa mesti kita ni fokus berhabis arah perkataan seolah-olah. Artinya dalam hadis itu ka'anna artinya seolah-olah, artinya seolah-olah engkau anta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Adakah ia benar-benar melihat daripada uslub atau indah? Tapi dibagi perumpamaan sahaja. So artinya ia menyembah ataupun ia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan satu keadaan. Yes. Di mana keadaan itu menyerupai keadaan apabila ia melihat Allah Ta'ala. Yakni dari segi apa? Dari segi keyakinan dan menghadirkan kewujudan Allah Ta'ala dalam dirinya itu. Artinya contohnya lah, kalau kita melihat depan tadi ada gajah, contohnya. Kenapa malah dipakai contoh gajahnya? Macam lagu. Mungkin saya pasar. Ada gajah. Contohnya lah. Artinya itulah lagu itulah hal contohnya. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang. Ada beza ataupun kalau kita melihat gajah itu di belakang batu, dengan mengetahui ataupun mendengar saja daripada orang bahawa ada gajah di balik batu, ada perbezaan lah dari segi keyakinan itu. Sebab bila mana tadi melihat gajah itu depan mata tadi, keyakinan yang timbul ketika mana kita melihat gajah itu, keyakinan berbentuk 100% yang indah dapat digoyahkan macam. Yes. Jadi dalam hal ini, kalau kita ni kan memaknakan hadis itu, ialah apabila kita beribadah itu dalam maqam ihsan, kita ni dituntut untuk keadaan hati dan kekhusyukan kita itu menyamai dengan keadaan keyakinan dan kekhusyukan bila kita ni melihat Allah Ta'ala di depan-depan. Tidak dari segi keyakinan lah. Dari segi keyakinan. Atau yang dituntut dalam maqam ihsan itu. Atau maksudnya anta'budallaha ka'annaka tara. Artinya ketika mana orang itu beribadah, ia indah melihat apa-apa lain kecuali Allah Ta'ala. Atau maksud anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau sekiranya kita ni indah dapat menghadirkan tu keadaan itu, dan
hadirkan ataupun sekurang-kurangnya maqam ihsan itu ialah dengan menghadirkan dalam hati dan keadaan kita itu bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita ni, yakni dari segi keyakinan dan kekhusyukan bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan berkuasa dan mengetahui atas kita ni. Cuma tu. Artinya mungkin soalan yang biasa timbul lah daripada pendengar kita ni lah yang mendengar ini ialah cuma dia sudah cara dia terpulang. Bukan jangan radio dah, ini podcast. Okay. Antara soalannya maybe macam mana sebenarnya kan menghadirkan keadaan itu? Adakah dengan sekadar membayangkan? Itu tu macam yang kita ni tadi kan, yang dituntut itu ialah keadaan hati dan hal itu. Hal keadaan hati. Bukan maksudnya kita ni membayangkan. Kan kalau membayangkan ia bukan sama dengan keadaan ketika melihat kan. Artinya khayalan atau mengkhayalkan sesuatu. Adakah keadaan hati kita ni sama dengan keadaan apabila kita ni melihat benda tu depan-depan? Tidak. Sebab yang tadi mau kan ialah keadaan hati kan. Poinnya ataupun ia punya keywordnya sini ialah keadaan hati itu. Cuma mana keadaan hati kita ni apabila melihat Allah Ta'ala. Cuma tu juga keadaan hati kita ni ketika ibadah tu. Ataupun yang dituntut lah. Ini orang the platinum standard lah. Untuk ihsan tu. Ataupun kalau sekiranya indah mampu cuma tu. Cuma mana keadaan hati kita ni apabila kita dilihat ataupun kita ni sadar bahawa kita ni dilihat oleh Allah Ta'ala. Cuma tu keadaan kita ni bila kita ni beribadah. Artinya in the end kan sebenarnya kalau kita ni fikirkan benar-benar lah, ihsan itu ialah pembenaran ataupun pengamalan ataupun orang realisasi bagi iman kita tu. Kan cuba fikirkan dalam akidah ataupun dalam ilmu tauhid kita ni belajar bahawa Allah Ta'ala wujud dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat dan maha mendengar, dan segala perbuatan kita ni termasuk ibadah ialah dengan kehendak dan kuasanya. So itu pengetahuan kita ni, artinya kita ni tahu dan yakin akan perkara tu. Okay, itu satu perkara. Tapi perkara seterusnya ialah macam mana kita ni akan menghadirkan tu keadaan itu. Kesedaran kita ni bahawa Allah Ta'ala tu ada dan semua pergerakan ibadah kita itu sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan, dan apa yang berada depan kita ni, bawah tani atas kita ni semuanya ialah ciptaan Allah Ta'ala. Ini orang tu menghayati dan kesedaran diri bahawa semua tu ialah ciptaan Allah Ta'ala, dan kesedaran diri bahawa Allah Ta'ala tu wujud ketika kita ni beribadah tu. Itu yang dituntut dalam ihsan itu. So basically secara ringkasnya kita ni kan orang memaknakan ihsan itu ataupun mensimplify ihsan itu ialah merealisasikan iman itu sendiri kan. Iman itu berbentuk pengetahuan, dituntut sudah awal-awal, tapi praktikalnya rahman ihsan tu. Kesedaran hati akan apa yang kita ni imannya itu. So atau aku rasa itu perlu dijelaskan dulu awal-awal lah, supaya orang indah keliru kan, bila mana macam tadi kan tu, antara sangkaan orang ialah bila mananya kita ni seolah-olah kita ni melihat Allah Ta'ala, yakni kita ni membayangkan Allah Ta'ala contohnya, dan itu akan membawa kepada boleh jadi bayangan-bayangan dan penyerupaan Allah Ta'ala dalam diri kita ni kan. Dia bila mana kita ni mula membayangkan, dan kalau dia orang itu contohnya indah memiliki asas akidah yang sepatutnya, ia akan membawa kepada penyerupaan Allah Ta'ala dan makhluk. Boleh jadi. Kalau difahami secara salah lah hadis itu. Artinya kadang-kadang timbul macam perkataan-perkataan yang mengatakan bayangkan kita ni berada di Allah Ta'ala berada di hadapan kita ni dengan makna hadapan ini kita ni hadis itu memberitahu kita ni ka'annahu, seolah-olah. Artinya kalau dalam bahasa Arab sedikit ia tashbih. Dan bagi tashbih ni perumpamaan ni ada wajhu syabah. Apa wajhu syabahnya di sana? Keadaan hati. Keadaan hati bila mana kita ni beribadah mesti sama dengan keadaan hati apabila kita ni benar-benar seolah-olah melihat Allah Ta'ala depan kita ni. Dari segi apa? Dari segi keyakinan dan kekhusyukan itu. So itu dan macamnya kita ni tadi
untuk tadi simplify ihsan ni, tadi boleh simplify ia sebagai merealisasikan keimanan atau. So di sini aku rasa kita ni ambil banyak sudah apa tu konsep-konsepnya antara konsep ihsan itu sendiri dan kaitannya dengan iman. Kan? Dan lepasannya aku rasa baru tadi masuk ke persoalan yang awal tadi. Macam okey, kita ni tahu sudah mana ihsan atau. Tapi macam mana kaitannya dengan penyucian hati, apa tu, akhlak baik, bebaskan hati daripada sombong. Contohnya. Ya, dan bersifat dengan sifat sabar, sifat syukur dan lain-lain. Wajah dia apa? Ya. Ini artinya kenapa kita mempersoalkan benda tu? Sebab benda-benda yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf kan. Artinya mun lihat kitab-kitab tasawuf, hatta kitab tasawuf yang awal lah. Contohnya macam Nawadirul Usul atau antara kitab tasawuf yang paling awal oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Kemudian Risalah Mustarsyidin dan selepasnya Ihya kah contohnya dan sampai ke ujung lah. Ia lari daripada konsep-konsep macam tu. Dia lari daripada konsep sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Jadi macam mana kaitannya? Macam mana dengan kita ni menghasilkan sifat-sifat seperti ikhlas, jujur, sabar, syukur, tawakal, zuhud? Apa kaitannya dengan kita menghadirkan keadaan itu yang tadi kita ni sebut kan? Khusyuk dan yakin itu. Ya. Artinya kita ni bayangkan macam ni je lah. Apabila dalam keadaan ihsan itu kita ni dituntut untuk menghadirkan bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Artinya kita ni menghadirkan bahawa Allah Ta'ala wujud dan setiap segala sesuatu yang ada, artinya pergerakan kita ni ketika beribadah, apa tu namanya, perkara-perkara yang ada di sekeliling kita ni, di atas yang kita ni pijak dan sebagainya, itu sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Benda tu hanya akan tercapai dengan mengosongkan hati kita ni daripada benda-benda selain Allah Ta'ala. Jadi itu sebabnya kenapa dituntut ataupun yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf ataupun kitab-kitab tasawuf ialah mengosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah dan mengisi hati kita ni dengan sifat-sifat mahmudah. Sebab hakikat daripada segala sifat mazmumah itu ialah penglihatan hati terhadap selain Allah Ta'ala. Contohnya tadi ambil saja riya lah. Kalau tadi ambil riya sebagai satu konsep dan tadi melihat kepada makna riya, tadi akan melihat bahawa riya itu ialah melakukan suatu amalan kebaikan untuk dilihat oleh orang. So artinya ketika mana beribadah dalam keadaan riya, hatinya tu memandang kepada siapa? Kepada orang selain Allah Ta'ala. Dia keadaan hatinya bukan lagi memandang Allah. Contoh. Takabur contohnya. Apa makna takabur? Orang itu merasa dalam dirinya bahawa ia lebih mulia ataupun lebih agung daripada orang lain contohnya. Lebih mana sajalah, kaya dan lain-lain lah. Sifat-sifat terpuji. Dalam keadaannya takabur itu artinya hatinya tu bukan lagi memandang kepada Allah Ta'ala, tapi memandang kepada dirinya dan orang lain. Sehingga wujud perbandingan itu. Ujub contohnya, ia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Macam mana boleh timbul ujub itu? Pasal hatinya tu bukan lagi melihat kepada Allah Ta'ala, tapi melihat kepada dirinya sendiri. Sebab tu dalam tasawuf itu kan ia beritahu macam sifat-sifat mazmumah ialah riya, takabur, ujub dan lain-lain. Dan diberitahu cara untuk mengosongkan hati daripada benda-benda sebenarnya. Tapi kalau kita ni kan simpulkan semua tu, sebenarnya hakikatnya ialah mengosongkan hati daripada semua perkara selain Allah Ta'ala tu. Dunia kaya, orang lain dan diri sendirilah. Sehingga menghasilkan yang tadi tu, menghasilkan keadaan dan kesedaran hati yang bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan bagi sekalian alam dan berkuasa atas segala sesuatu, dan kewujudan tanya tu tidak akan terwujud melainkan dengan kuasanya dan lain-lain. Artinya itu hanya akan terhasil bila hati tadi kosong daripada yang lain dan hanya diisi dengan Allah Ta'ala. So sifat-sifat mahmudah macam sabar, syukur, zuhud, tawakal, tawadhu' contohnya, semua tu kalau tadi lihat kepada maknanya, apa makna ikhlas yang paling ikhlas yang paling utama. Tapi kalau kita lihat yang lain dulu, sabar contohnya, syukur. Apa maksudnya? Ia perkara-perkara yang terhasil bila kita ni memusatkan pandangan hati kita ni tu kepada Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Macam contohnya sabar, yakni
kita ni menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Yes. Contohnya. Ataupun menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang ketika menerima musibah. Macam mana boleh benda tu berlaku? Ia hanya akan berlaku kalau ketika mana kita ni ditimpa musibah. Ataupun dalam kehidupan tani seharian, hati kita itu memandang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya. Syukur sama juga kebalikan daripada sabar. Artinya kita ni makna syukur banyak, tapi antaranya ialah kita ni memusat ataupun kita ni punya perbuatan itu semua dilakukan kerana seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Itu antara makna syukur lah. Ataupun malah keadaan hati yang berterima kasih Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Artinya untuk menghasilkan syukur, mesti dulu hati orang itu melihat kepada Allah Ta'ala ketika mana dikurniakan nikmat itu. Kan? Baru ia akan timbul rasa itu. Apalagi ikhlas. Yang mana ikhlas kalau dari segi bahasa saja, ikhlas daripada akhlasa artinya mengosongkan. Seolah-olah hati orang itu kosong daripada apa-apa pun selain daripada Allah Ta'ala ketika mana ia memulakan perbuatannya tu. So dari segi sana, kalau kita ni faham benda tu, nampak kita ni macam, rupanya tasawuf ataupun ilmu tasawuf membincangkan mengenai perkara-perkaraan ni, sifat mahmudah, sifat mazmumah, dalam rangka untuk mencapai ihsan itu dari segi mana? Dari segi itu. Dari segi bahawa setiap satu konsep mazmumah itu hakikatnya berpunca daripada selain Allah Ta'ala. So tani buang, cuma caranya tani membuang semua yang selain Allah Ta'ala, dan sifat mahmudah itu hakikatnya ialah kesedaran hati di setiap masa bahawa Allah Ta'ala tu ada dan ia meritahkan tani sekian-sekian. Maka tani benar-benar dapat merealisasikan keseluruhan yang diajarkan dalam ilmu tasawuf itu, sama macam tadi merealisasikan maqam ihsan itu sendiri kan tadi. Dari segi sana lah. Artinya kalau bagi yang tertanya-tanya mana kaitannya, memang berkaitan. Cuma mungkin dalam hadis atau ihsan itu ia mengatakan mengenai ataupun ia bercakap mengenai the end goal. End goalnya tu. Tapi dalam ilmu tasawuf, oleh sebab ilmu, ia menceritakan mengenai proses. Ia menceritakan mengenai proses. So itulah itu punya mungkin boleh dikatakan kaitannya kali lah secara ringkas di antara dua benda tu yang macam-macam berbeza. Tapi sebenarnya it's just process and target kan. Macam tu. Okay. Sekali timbul satu masalah lagi. Okay. Pada masa ni, kan ada timbul satu kelompok lah yang mengatakan bahawa jangan entah lagi tasawuf itu. Pasal macam mana sama ada yang melihat ada kepentingan ataupun ada kaitannya dengan syariat. Dan ia melihat syariat itu sekadar akidah dan sekadar yang ilmu ibadah tadi tu. Ibadah saja. Yang fikih tu. Tapi ia melihat macam sabar, syukur, meninggalkan segala sifat yang mazmumah macam takabur, riya apa tu. Ia ingin melihat itu sebagai syariah. Ia hanya melihat itu sebagai satu kesempurnaan bagi diri seorang Muslim. Tapi nya untuk menjadi seorang Muslim saja atau ada pun okey. So apa ni? Adakah ini digelar sebagai orang yang anti tasawuf? Tapi kalau tiap dengan gambaran yang tadilah. Catuk artinya ia menganggap seolah-olah buang tialah elemen tasawuf itu secara langsung daripada Islam. Artinya macam yang dibayangkan tadi, di assume tadi orang itunya dia payah lagi kan berbicara mengenai sabar, syukur dan lain-lain sebab benda tu bukan benda yang asasi daripada tadi. Bagiku cukup kali untuk melihat kesalahan benda tu daripada hadis Jibril tu sendirilah. Artinya disebut tiga. Disebut tiga. Artinya ia merupakan satu elemen yang sangat besar. Itu satulah. Yang kedua mungkin ia indah nampak. Yang ihsan itu ilmunya ialah ilmu tasawuf. Ini kalau dalam keadaan orang itunya dalam Islam ada sabar, ada syukur, pentingnya sebut dan lain-lain itu. Tapi kalau ilmu tasawuf aku nak mau. Tapi ilmu tasawufnya itu apa? Kalau bukan itu. Artinya ia mungkin mempermasalahkan nama. Sahaja nama lah. Artinya macam ia bukan menolak konsep-konsep ihsan itu. Ihsan dia tahu ada kan. Contohnya macam kalau dia orang tu, okeylah ni satu kelompok lagi. Tadi bagi dua kelompok lah. Okey. Kelompok pertama yang menolak tasawuf bulat-bulat. Macam yang dibayangkan tadi tu.
Artinya seolah-olah macam sabar, syukur, zuhud apa tu bukan salah satu elemen yang utama lah daripada Islam. Dan yang tadi benda tu jelas kesalahannya bila tadi melihat kepada hadis Jibril itu sendiri. Ya. Itu satu. Dan kalau kita akan tambah lagi dua, kalau tadi lihat kan dalam hadis innamal a'malu binniyat, di sana jelas menunjukkan bahawa setiap ritual perbuatan dalam agama tadi itu terbagi dua. Ya. Ataupun ia terdiri daripada dua perkara. Satu ialah perbuatan fizikal itu sendiri, sembahyang, puasa dan lain-lain. Satu ialah perbuatan yang berbentuk maknawi ataupun perbuatan yang berbentuk batin, which is ikhlas itu. Yeah. So untuk amalan tadi itu diterima Allah Taala perlu pas arah dua-dua bahagian ni. Fizikal, okey, kita ni tahu dari segi fikihnya, sembahyangnya, zakatnya, rukun syaratnya sah dari segi fikih. Dan separuh lagi ialah keikhlasan itu, which is melakukan perkara itu semata-mata kerana Allah Taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya muntia salah satu hilang, dan habislah benda tu. Kira akhirnya benda tu dah ada nilai di sisi Allah Taala. Dan itu yang akan mengakibatkan orang tu berdosa. Satu. So itu bagi golongan pertama lah, yang orang yang kita ni bayangkan tadi durang bandar-bandar menidakkan lah. Diignore durang bahagian tasawuf tu. Yang kedua, golongan kedua yang menolak tasawuf ni ada, dan benda ni memang ada, ataupun golongan ni memang ada lah, dan durang ada menulis beberapa makalah, beberapa kajian lah contoh kunanya. Durang bukan indah mengakui kewujudan elemen ihsan itu. Durang akun ada. Kan durang contohnya orang belajar hadis contohnya. Durang memang tahulah hadis-hadis berkaitan dengan apa tu namanya ihsan, sabar, ikhlas, sabar, syukur, zuhud. Artinya kalau lihat, dan kalau tiannya durang melihat kepada kehidupan Nabi SAW dan kehidupan sahabat dan salafus soleh, benda tu memang ada. Benda tu memang ada. Cumanya yang durang permasalahkan ialah mana adanya ilmu ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, durang permasalahan itu apa? Susunan itu tu pulang. Artinya durang permasalahan itu sekadar nama lah. Cuba bagi aku sebuah hadis yang ada tasawufnya dalamnya, nama tasawuf itu. Yang tadi confirm lah ada. Memanglah. Sebab ilmu tasawuf itu sebagai susunan sahaja. Mun cuma tu, artinya mun dalam sifir yang sama, hatta ilmu usul fikih, ilmu fikih perbaik, ulum hadis kah contohnya. Akidah, artinya dengan nama akidah itu sendiri ada kaedah dalam nas confirm lah ada. Sebab tu benda-benda ataupun nama-nama yang dimulakan oleh para ulama untuk menamakan saja susunan-susunan jenis-jenis ilmu tu. So badala ada masalah ataupun khilaf durang atau hanya khilaf dari segi nama. Dia durang ada macam sedikit sensitif ataupun orang allergic ke terhadap nama tasawuf dan sufi contohnya, dengan alasan nama tu ataupun ilmu ni nada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya yang aku rasa masalahnya ialah kita ni bukan cakap pasal nama. Dia cakap pasal konsep lah. Dia cakap pasal konsep. Dan durang memang mengetahui ada benda tu. Tapi durang galar benda lain, zuhud, tazkiyah memang ada dalam Quran kan. Liyuzakkikum. So macam durang mempermasalahkan, artinya bukan arah ilmu itu sendiri macam golongan pertama, penamaan lah, tapi penamaan sahaja yang mana tu sangat-sangat remeh lah. Namakanlah apa yang kita ni mahu kan. Tapi yang kita ni mahu tahu ialah penyucian itu. Artinya penyucian qalbu dia, penyucian hati, mana sajalah, ilmu zuhud kah contoh, mana saja. Yang penting konsepnya ada ke tidak? Ada kali macam tu nama dan mana sajalah kan. Cuma mungkin paksa tadi buka satu Pandora box lagi baru. Kalau kita ni punya trend ataupun yang aku sadar yang kita ni selalu buat dalam podcast ni, kita ni selalu buka box yang tidak patut dibuka. Baru siap balik. Buka. Mungkin yang membuatkan orang berpikiran macam tu, antara faktornya ialah kerana golongan-golongan yang mengakun lah dorang ni apa tu namanya ahli tasawuf kah, ahli sufi ataupun ahli hati ataupun ahli tazkiyah, timbul daripada dorang ni ataupun sekurang-kurangnya kalaupun tadi dia cakap timbul dari dorang, dikaitkan dorang ni, dinisbahkan oleh dorang beberapa perbuatan yang menyalahi syarak. Dan ini aku rasa satu sebab juga yang mendorong
sebagian daripada kelompok ni mengatakan ini bukan daripada ajaran Nabi SAW. Pasal ini sama dengan yang orang fahami. Masalahnya orang generalize. Artinya ada sebagian kelompok mengaku dorang ni ahli tasawuf ataupun ahli sufi. Dan kelompok yang mengaku ni dorang melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Yes. And then dorang sekali arong semua yang berjenama tasawuf ataupun sufi dorang anggap sama dengan kelompok yang ahli syariat ni. Padahal kita ni tahu yang dorang hanya mendakwa sahaja. Kan boleh orang mendakwa Islam tapi bukan Islam. Adakah keseluruhan Islam untuk kita ni generalize indah baik? Kalau dalam hal ini aku rasa tadi bersetuju indah kan. Artinya contohnya ada orang mengatasnamakan ataupun mengaku berjihad contohnya, tapi salah cara diorang. Pandai kita ni kan mendefend kan, kita ni indah konsep jihad ada dalam Islam, tapi bukan cuma ni, bukan yang orang buat. So sepatutnya benda yang sama terjadi dalam masalah ni kan. Awalnya boleh orang itu mengakui ahli tasawuf kah, ahli sufi kah, tapi perbuatan contohnya perkataan adakah ngam seperti mana konsep asal dan ngam dengan syariat yang awal tadi ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ngam, then durang boleh akun apa sajalah. Tapi kita ni tahu yang tasawuf macam yang tadi cakap awal tadi berdasarkan kepada iman atau ia ada apa yang tadi ia realisasi. Ia merealisasikan keimanan. Which is keimanan atau yang dipelajari dalam sebuah ilmu yang dinamakan sebagai ilmu akidah. Dan akidah ada akidah yang lurus, ada akidah yang salah. So tasawuf ataupun proses tasawuf seseorang atau mungkin kita mengatakan bahawa tasawuf itu adalah merealisasikan akidahnya. So kalau dia akidahnya lurus, selepas itu baru tak ada potensi untuk tasawufnya itu menjadi lurus. Kalau dia akidahnya sudah salah, dan dia akan membina tasawuf atas akidah yang salah, confirm lah tadi tahu. Ia akan salah. Pasti akan salah dia punya tasawuf itu. Jadi masalahnya di sini ialah bukan arah isi ilmu tasawuf itu sendiri, tapi arah orang yang mendakwa tasawuf tapi salah. Sama macam orang yang mendakwa ahlu sunnah, kami ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak. Kami contohnya berpegang dengan mazhab Syafi'i, tapi tidak. Kan sama-sama saja sebenarnya semua benda tu. Kami Islam tapi sebenarnya tidak. Contohnya semua tu sama, tapi kenapa ada double standard lah dalam hal ni. Macam tu buatnya dalam hal ni, dalam hal tasawuf dan sufi, indah kita ni membagi indah kita ni membagi penilaian lah kepada dakwaan orang tu. Tapi terus itu ni orang tasawuf, orang sufi melanggar syarak ataupun durang zindiq contohnya. Apa lagi tu zindiq kata? Zindiq artinya melanggar asal ataupun asas agama. Jangan namakan anak zindiq Tidak, jangan. Lawa pula. Secara zahirnya lawa belang. Lawa. Zindiq. Contohnya abangnya sidik. Adanya zindik. Jangan dibagi cepat. Jangan dibagi cepat. Sebab ia punya makna sangat-sangatlah buruk lah. Kalau zindik boleh membawa kepada kufur. Artinya termasuk daripada pecahan zindik ialah kufur lah. Okay. So itu tu. Itu pulang permasalahannya lah bagi orang anti tasawuf ni. Kadang-kadang orang bukan jual anti kepada tasawuf itu sendiri, tapi orang anti kepada orang yang mengaku sebagai ahli tasawuf atau ahli sufi, sehingga diorang membakul sampahkan semua tasawuf itu. Artinya hatta pukul rata hatta tasawuf yang lurus pun, contohnya macam Imam Qushairi, Imam Ghazali, Junaid Ahmad Baghdadi, Imam Junaid al-Baghdadi, semua diorang bakul sampahkan ke satu kategori yang sama. Satu, hanya kata ni indah sepatutnya cuma tu. Seperti mana benda lain lah kan? Seperti mana benda lain yang tadi sebutkan tadi. Artinya nilai dulu lah. Ya, nilai dulu tasawuf apa ataupun ilmu tasawuf apa yang dipelajari ataupun yang datang arah kita ni tu. Ya. Atu poinnya lah sebenarnya. Artinya adakah ia berdasarkan kepada akidah yang lurus? Kan tidak. Dan satu lagi ialah indah semua orang mengaku ahli tasawuf ataupun sufi. Mana bandar ahli tasawuf ataupun sufi, ataupun ada ahli tasawuf yang salah contoh. Kan yang kita ni lagi sekali tasawuf itu berdasarkan kepada akidah.
ada orang bertasawuf dengan akidah yang salah. Artinya ia merealisasikan akidah yang salah. So tasawufnya tasawuf yang salah. Seperti mana kalau orang itu dah pandai ilmu fikih, ia beribadat, kalau ibadahnya salah, adakah disalahkan ilmu fikih? Inilah kan salah orang itu. Salah orang itu. Salah orang itu sendirilah pada perbuatannya. So mungkin secara realitinya masa ni perlu berhati-hatilah juga. Ya, dalam memilih ataupun dalam mempelajari ilmu tasawuf ni. Pasal perlu kita lihat juga orangnya misalnya kan, ataupun berdasarkan daripada akidah yang lurus ke indah. Entah apa namanya tadi, tasawuf yang palsu misalnya. Kan ia mengaku saja. Rupanya fake sufi. Lurus. Dan benda ni banyak sebenarnya berlaku kan pada masa ni hatta zaman dulu. Sebab tu contohnya ulama tasawuf macam Sidi Ahmad Zarruq, dalam kitabnya, beberapa buah kitabnya, ia mengkritik siapa ahli sufi sendiri. Siapa lagi? Syah Waliullah Dehlawi. Padahal ia sendiri ahli sufi dan yang mengkritik ahli sufi. Yang mengkritik ahli sufi juga. Kurang adab. Indah, bukan. Adik sebagai mereka jadi bincang langsung. Sebelum ini, itu kritikan, malah itu social kritik lah. Kan? Apa lagi? Siapa lagi contohnya? Habib Abdullah Alawil Haddad. Pun ada mengkritik secara tajam golongan sufi ataupun orang mengaku sufi pada zamannya. Contoh. So benda ni satu fenomena yang sebenarnya batas sudah berlaku lah. Benda ni satu fenomena yang batas sudah berlaku. Dan kritikan-kritikan terhadap ahli sufi ni bukan terdiri daripada ataupun bukan datang daripada ulama yang bukan ahli sunnah saja. Malah ulama ahli sunnah, malah ulama tasawuf sendiri pun ada sebenarnya mengkritik ahli sufi pada zamannya bila mana diorang melihat ada penyimpangan atau. So ya, ini bukan fenomena baru. Ya, artinya kalau pada masa itu sudah ada dan ramai, apalagi pada masa ini. Yang kita ni tahulah akses kepada kesalahan atau lagi mudah pada masa ni. Artinya berhati-hatilah. Mungkin kita ni anggap ya sufi, atau ia punya sofis ataupun goofy. Tapi itu satu perkara lah. Satu perkara ialah berhati-hati dengan siapa saja yang mengaku membawa jenama tasawuf ataupun sufi ni. Dan aku rasa satu perkara yang perlu kita ni benar-benar hadam ialah apa sebenarnya tujuan utama daripada tasawuf itu. Tadi itu kan, artinya sebagian orang terjatuh ke dalam ilmu tasawuf yang salah ataupun bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab ia mengharap yang lain. Ia mengharap lain, Pak. Ia bukan mengharap penyucian hati. Ia bukan mengharap apa tu namanya khawarij itu ada. Tapi mengharap apa tu? Ia mengharap perkara-perkara yang luar daripada adat ataupun melanggar hukum saintifik lah. Terbang itu, berjalan atas air gitu. Kalau di apa tu namanya, kalau di kuriknya tanah bawah rumahnya keluar emas. Contohnya. Artinya ia punya tujuan dalam ia bertasawuf atau mempelajari ilmu tasawuf itu sudah terpesong ataupun lari daripada tujuan asal kan, objektif asal itu, which is anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dengan kefahaman yang tadi sebutkan tadi. Tapi kalau ia mau macam itu dan menjadi misalnya berjalan tersaing, artinya ilmu tasawuf yang dipelajarinya itu somehow bukan ilmu tasawuf yang bertepatan dengan syariat. Ya, boleh jadi. Malah kalau dengan ia melakukan perkara yang melanggar syariat dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia berlurih. Berlurih tu apa? Terpulang. Kehebatan semua tu takutnya tu istidraj. Yakni apa gitu? Yakni benda yang Allah Taala bagi orang tu bukan untuk sebagai nikmat, tapi malah sebagai cubaan dan untuk menyesatkan ia dengan lebih jauh lagi. Artinya Allah Taala sudah membagi bala orang itu sehingga disesatkannya ia lagi dalam kesesatannya tu dengan lebih jauh lah. Artinya pada dasarnya memang sesat lah. Contohnya ia mempelajari ilmu tasawuf yang salah, contohnya yang berakar daripada akidah yang salah. Sekali Allah Ta'ala izinkan juga, dibaginya juga nikmat benda-benda yang mencari adat itu, sehingga orang itu malah semakin tersesat, semakin yakin terpulangnya dengan kesesatannya itu. Itu istidraj, yang mana itu sangat bahaya lah. Bahaya. Jadi itu satu perkara yang boleh jadi terjadi. Malah kalau tadi lihatlah, benda-benda ni berlaku arah agama lain sebenarnya. Kalau tadi lihat apa tu namanya, tokoh-tokoh Buddha ataupun Hindu, memang ada riwayat-riwayat dari tokoh-tokoh durang yang terdahulu tu
Diorang ada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum adat. Siapa pernah melihat Avatar contohnya? Ada tu diterangkan tu. Tapi kalau kita lihat pada sejarah, diorang punya sejarah sejarah yang ditulis mengenai tokoh-tokoh Buddha, memang pernah berlaku benda tu arah diorang. Artinya dengan diorang melakukan riadah hati dengan melapar, dengan indah kahwin, indah makan daging contohnya. Gundul contohnya. Pernah malas bagian diorang. Terasa orang gundul dia bilang. Tapi kalau diorang gundul, ini kira one of diorang punya ritual. Ya, diorang gundul itu sebab gunanya untuk gundul. Membuang dari diri diorang itu apa-apa saja habuan dunia lah. Tapi itu tu diorang macam dengan diorang melakukan riadah nafsiyah tu. Walaupun berdasarkan pada akidah yang salah, tapi dengan itu diorang memperoleh benda-benda yang mencaring adat itu. So artinya apa? Benda mencaring adat itu bukan bukti kepada kebenaran ataupun kesalahan. Sebab benda itu berlaku arah dua-dua kelompok. Ada orang sesat yang berjalan atas aing, ataupun ada orang sesat yang dapat terabang, dan ada je orang yang indah sesat, orang yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikurnia benda tu sebagai nikmat daripada Allah Ta'ala. Artinya dari segi zahirnya sama, tapi dari segi sumbernya lain. Yang satu menjadi istidraj, bala kepada orang tu, yang satu menjadi nikmat kepada orang itu. So poinnya jangan tahduyung Terus kehebatan anda tu yang jangan mencari adat itulah. Mana ada kenikmatan di akhirat. Kau jalan tersaing. Awak dulu di dunia kau jalan tersaing ke indah? Mana ada? Dulu pandai terbang ke indah? Indah lah. Yang ditanya ataupun yang dikira ibadahnya kan, adakah ibadah itu diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai ibadah yang ikhlas? Kah indah kan? Walaupun tahiyah indah pernah dikurnia benda itulah. Okey, kita ni masuk ke perbincangan mengenai tasawuf yang berdasarkan daripada akidah yang salah tadi. Okey. Somehow pada masa ini adalah beberapa pembawaan ataupun beberapa dakwaan daripada golongan yang mengakun ya sufi, tapi belum tahu ni ya gufi ke apa. Ya sufi ke gufi sebenarnya belum tahu. Ya sufi, dia mengaku dia sufi. Tetapi apabila ia bercakap ataupun menyampaikan ajaran ke apa itu, seolah-olah ada sesuatu yang dikatakannya, kamu indah akan tahu ni ya. Satu masa nanti baru tak kamu tahunya. Sudah kamu mencapai sekian makam, baru tak kamu tahu makrifat tu nya. Cuma tu. So seolah-olah ada perkara di dalam penyucian hati ni, tingkatan-tingkatannya tuan, yang hanya dapat dicapai oleh orangnya saja. Ada perkara dalam penyucian hati yang dapat dicapai oleh orangnya saja. Pada dasarnya benda tu okey, tak ada masalah pada dasarnya. Cumanya yang menjadi masalah ialah apabila perkara yang didakwa sebagai indah dapat dicapai oleh orang-orang itu dengan jelas dan nyata menyalahi kaedah asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syarak. Dalam hal ini masalah tiap. Artinya in the end kan, tadi balik semula kepada kaedah tadi, which is tasawuf ialah merealisasikan akidah yang lurus dan perintah Allah Ta'ala arah kita ni. Kalau dia dalam ia bertasawuf lah contohnya, ia ada mempercayai benda-benda yang bersalahan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara pasti. Dan ada perkara-perkara yang dibuatnya berlanggar dengan hukum syarak secara pasti juga, bukan yang khilaf tapi ini secara pasti. Dan tahu dah kita ni bahawa tasawuf itu confirm salah. Dan kalau dia beralasan ya benda ni akan dapat dicapai oleh orang biasa kah, ataupun nanti kamu baru faham dan lain-lain, ataupun macam bagimu saja salah tu, aku dibagi keistimewaan, ini adalah macam satu special pass lah tu, ya macam tu. Dah ada sebenarnya benda tu, ataupun dengan yakin dan pasti kita ni boleh katakan yang orang itu indah benar pada dakwaannya. Ataupun sekurang-kurangnya itu yang kita ni akan berjumpa Allah Ta'ala dengannya. Dan artinya kita ni andaikan saja benar lah. Ni orang
Dulu tu liao. Anda ikan tas saja benar lah cakapnya tu yang ia ada special pasca apa kata sehingga ia ada orang layanan yang special lah. Ia boleh buat benda yang orang lain boleh buat. Tadi katakan dari tadi awal benda tu tidak ada sebenarnya. Tapi kita ni katakan lah ada lah contohnya. Kita ni tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti untuk mendefend benda tu. Dan malah kita ni akan dituntut untuk menghukum ia pada apa yang zahir. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, umirtu an ahkuma bizawahir. Aku diperintahkan untuk berhukum dengan apa yang zahir. Zahirnya orang itu contohnya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun zahirnya orang itu menyalahi syarak. Dan kita ni dituntut untuk apa? Kita ni dituntut untuk mengingkari benda tu daripada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Tadi dia dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mendefend ataupun menyorangkan mencari-cari alasan untuk orang itu mungkin ia cuma ni. Tidak. Tadi dituntut untuk berhukum dengan apa yang zahir. Dan yang kita ni dituntut itu ialah berhukum dengan hukum asas yang ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan hukum syarak. So benda tu valid lah. Benda tu valid. Dan lagi lucu kalau benda tu datang daripada orang itu. Orang lain. Ia indah pun mengatakan contohnya lah orang tu indah pun mengatakan yang orang tu indah mengatakan yang aku ada special pass. Tapi orang sekelilingnya, Studentnya misalnya. Studentnya kah ataupun orang yang benar-benar berpegang arahnya kah? Apa? Tak pulang yang mencuba mencari-cari alasan untuk membenarkan benda tu. Yang mana benda tu bukan indah sepatutnya lah. Sebab yang dijunjung tinggi ialah hukum syarak. Akhirnya apa yang orang sebagai ilmu zahir lah, itu yang tadi dituntut untuk menjunjung. Adapun yang selain daripada itu artinya ilmu yang kununnya lah ilmu batin tapi bertentangan dengan ilmu zahir, tadi dituntut untuk mengingkarinya. Sebab balik arah kaedah tadi berhukum dengan apa yang zahir. Dan itu lebih selamat lah untuk kita ni sebagai seorang hamba di akhirat nanti. Artinya Allah Ta'ala akan bertanya tadi di akhirat. Tadi ada jawapan tadi. Berbanding kalau kita ni mengignore syarak dengan alasan mendefend orang ni. Baik masa di akhirat diterima kita ni punya alasan itu kan. Kata Allah Ta'ala kenapa kita ni membelakangkan syarak, apa jawapan tadi itu. Dan menganti orang itu Gufi ditariknya itu kan ke neraka lah, nauzubillah. So yang lebih selamat bagi seorang mukmin yang beriman benar-benar kepada Allah Ta'ala dan berpegang dengan ilmu ialah berhukum dengan apa yang kononnya ilmu zahiran ni lah. Ilmu zahiran ni ialah ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan fikih ataupun syarak secara umum. Itu yang sepatutnya tadi pegang. Okay. So ada lagi some claims lah bercakap macam ini hakikatnya, ini ma'rifat. Seolah-olah ada perbezaan wajah lah kan? Okay lah. Tadi cakap ada perbezaan. Okay, mana saja ada perbezaan. Tapi adakah perbezaan itu sehingga saling bertentangan dan bercanggah? Itulah juga masalahnya. Tadi mungkin boleh menerima perbezaan. Mungkin. Artinya macam perbezaan di antara fikih, akidah sama tasawuf. Ada beza kan antara tiga tu dari segi isinya. Ya mungkin cuma tu. Artinya dari sudut itu berbeza lah. Ada perbezaan. Tapi adakah perbezaan itu sehingga bercanggah satu sama lain? Itu perkara yang meretek sebenarnya. Sebab kita ni katakan bahawa tiga-tiga tu elemen daripada agama yang sama. Artinya akidah elemen utama daripada Islam juga. Syariat elemen utama daripada Islam dan tasawuf elemen utama daripada Islam. Muntia orang itu claim ani hakikat ke ataupun ani ma'rifat, tapi menyalahi dengan jelas dan nyata lah. Ni orang dia lagi ada kemungkinan lain dengan jelas dan nyata menyalahi hukum zahir daripada akidah ataupun syariah. Dan alasan yang kononnya ni ma'rifat, ni hakikat, kamu dah faham, itu lagi valid. Cuma mana boleh artinya kita ni boleh menerima kalau dia mengatakan berbeza. Contohnya macamnya ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Okey, tadi boleh terima. Mungkin boleh saja sebenarnya tiga tu istilah lain bagi syariat, akidah dan tasawuf. Boleh jadi. Cumanya yang menjadi masalah ialah bila mana bercanggah.
secara jelas dengan apa yang datang secara pasti. Atau dalam hal itu yang lebih selamat lagi sekali kaedahnya ialah berpegang dengan apa yang zahir itu, akidah dan syariat itu. Sebab benda-benda tu itu tu last kali balik semula kepada objektif. Objektif daripada tasawuf ialah untuk an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ataupun merealisasikan akidah ataupun keimanan dan keadaan hati itu. Bukan untuk benda selain itu. So muntani faham objektif itu, ini akan bercukup-cukupan dengan apa yang mencapai objektif sahaja. Selain daripada itu, benda yang indah secara langsung membawa tani kepada objektif itu boleh tani tinggalkan. Kan artinya contohnya ada orang mengatakan perkataan-perkataan ganjil yang secara zahirnya bertentangan dengan syarak. Dan untuk apa kita ni membubut benda tu? Kalau kita ni boleh mencapai objektif itu dengan perkara yang indah payah cuma tu. Kan? Mana sajalah mungkin tani akan mengatakan orang itu, tani boleh bersangka baik atau mana saja. Sangka baik macam mungkin orang yang mengatakan itu keadaannya sekian kah, atau mana saja. Tapi kita ni lah maksudnya sebagai orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Adakah kita ni terima? Adakah kita ni kan mau jadi macam tu kan? Adakah itu menolong tadi mencapai objektif? Kah indah? Atau yang perlu tadi tanyalah sebalik semula pada diri tadi. Artinya kadang-kadang orang keragetan lah saja benda tu. Macam bayar getnya? Ganjil. Pasal ganjil lah tu. Ganjil. Orang suka ganjil. So orang keragetan benda tu dan akhirnya akan bawa orang tu pada rakyat aku mau jadi macam tu. Orang mau jadi kelompok yang eksklusif ni orang. Sehingga kabur dia punya objektif itu. Macam ni orang biasa ni. Contohnya tadi ambil kitab tasawuf lah. Dari segi kitab ni saja. Okay. Ada orang belajar tasawuf dengan kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Ini orang kitab-kitab yang di mana-mana tempat adalah pelajarinya. Sebagian orang belajar kitab-kitab yang ganjil. Akan timbul ataupun pernahlah berlaku timbul dakwaan daripada orang belajar kitab ganjil ni. Yang orang yang sebuting ni yang belajar Riyadhus Shalihin apa ni? Ini yang biasa saja ni level bawah ni contohnya. Kami belajar level tinggi. Doraemon. Lagi Doraemon. So akhirnya kalau tanya balik semula kepada objektif, indah ngambah benda tu. Kenapa pulang ada kenapa pulang ada level sana? Kenapa pulang ada jenis-jenis kitab yang level tinggi dengan jenis level rendah? Ini bukan maksudnya tingkatan bukan tingkatan sukatan pelajaran. Bukan tingkatan pelajaran. Ini lebih kepada jenis ini jenis tasawuf yang tahap tinggi ni. Ini jenis tasawuf yang awam contohnya. Padahal objektif sepatutnya sama. Maqam ihsan tadi tu. Yes. Kan? Macam mana boleh ada timbul benda tu? Itu satu perkara yang perlu tani fikirkan lah. Juga dalam orang iski-iski kita ni kan membobot perkara ganjil tu. Kan? Tadi aku memang ada dalam kita ni punya tradisi keilmuan Islam tu, kitab-kitab tasawuf yang jarang dibaca lah, yang ganjil lah dan ditulis contohnya untuk kelompok tertentu. Ada, tapi ini sekadar soalan jujur kepada diri sendiri sajalah. Tadi mesti jujur kepada diri kita sendiri. Apa yang kita bubut daripada tasawuf itu sebenarnya? Adakah keganjilan dan keragetan semata-mata sehingga dipandang sebagai orang yang ganjil, eksklusif, mengetahui rahsia yang orang lain dah tahu? Atau kita akan menuju ke maqam ihsan itu, ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Okay. Bukan apa saya kalau ikut pengalaman lah saja, tanpa mengetahui dulunya lah, masa angkal muda lah ya. Dulunya Indah berapa ada akses kali ataupun Indah berapa tahulah mengenai tasawuf ni. Tapi yang diketahui saja macam tasawuf ni ialah macam zuhud kan, macam biasa. So berpakaian macam tu. Ni orang cari-cari, cincai-cincai, dan Indah faham setting. Kan? Sehingga somehow disalahfahami terpulang kan. Dan itu membawa nama buruk tu juga kepada tasawuf tu. Macam mengapakan orang ni Indah bermajalis kan. Artinya di sana mungkin Indah faham mana yang zati, the essence of tasawuf tu, mana yang aradi,
benda yang orang di sekeliling tasawuf tu yang bukan hakikatnya daripada asal tasawuf, tapi mungkin ada faktor-faktor tertentu macam tu. So kadang orang mengarasi arah tu benda lain tu kan, benda-benda yang bukan essence lah. Yes. Tapi essence-nya kalau contohnya yang mana tu ada masalah dari segi priority tu. Macam contohnya kita ni, kalau kita ni jumpa orang yang adalah sufi lah, mengaku yang mengakui sufi lah, macam gaya hidupnya, dari gaya hidupnya sudah kita ni nampak. Contohnya ia indahkan bermewah, indahkan berbelanja benar-benar tapi somehow ada kalangan yang mengaku sebagai ahli sufi ni, apabila kita ni cakap ataupun kita ni bawa belajar lah. Belajar kita ni, belajar fikih sini, belajar akidah sini. Somehow jawapan yang keluar daripada orang yang mengaku sebagai ahli sufi ni ialah jangan terbanyak belajar ni. Yang penting menjaga hati. Ataupun menjaga hati kita daripada kesombongan. Ilmu tu hijab. Ilmu tu membawa kekerasan hati. Cuma tu. Ilmu tu hijab. So, itu apa lagi tu sufinya? Atau dengan jelas ternyata gufi lah. Gufi. Secara jelas ternyata. Sebab asas kepada tasawuf itu ilmu. Kan mau indah mau. Agama ni terbina asasnya atas ilmu. Wala takhfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau memasuki sesuatu perkara yang kau tidak ada pengetahuan padanya. Itu asas utama yang tadi pegang. So sentimen anti ilmu pada orang yang mengaku itu bertasawuf akhirnya akan boleh jadi berpotensi membawa ia kepada lembah kesesatan. Sebab dengan ilmu kita ni tahu di mana sebenarnya celah-celah syaitan boleh masuk tu. Masalahnya ialah kalau tiap orang itu kononnya memfokuskan dirinya kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ritual dan mengorbankan side yang intelektual, which is ilmu itu, syaitan itu lebih senang untuk menarik dia kepada kesesatan itu, sehingga bukan ibadahnya itu membawa ia pulang kepada Allah Ta'ala, tapi membawa ia jauh daripada Allah Ta'ala itu pulang. Artinya diorang mengatakannya ilmu itu hijab, contohnya lah. Artinya ilmu itu penghalang kita daripada Allah Ta'ala. Yes. Masalahnya ialah seperti mana ilmu itu hijab, ataupun boleh jadinya kita ni, seperti mana ilmu itu boleh jadi hijab kepada Allah Ta'ala. Dia kalau dia cuma boleh ilmu itu jadi hijab kalau dia orang yang berilmu itu berbangga contohnya dengan ilmunya, ia merasa takabur dengan ilmunya. Benarnya benda lain sama juga, termasuk ibadah, zikir, puasa, qiyamul lail. Semua tu boleh jadi hijab juga kepada Allah Ta'ala. Dia contohnya dia berzikir 10,000 dalam sehari lah, selawat. And then perkara tu menjadikan ia merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Takabur tak? So artinya selawatnya tu nauzubillah menjadi hijab antara ia dan Allah Ta'ala terpulang. Qiyamul lail dia setiap hari. Dan dengan qiyamul lail itu yang memandang rendah kepada orang yang biasa-biasa contoh. Akhirnya benda tu jadi hijab gitu. Kenapa kan kenapa kan di double standardkan? Terpunya ilmunya ni hijab kepada Allah Ta'ala. Tapi yang ia buat atas sendiri boleh kena jadi hijab? Boleh. Dan benda tu hanya dapat diketahui dengan apa? Dengan ilmu juga. Kan? Artinya dia dapat lari sebenarnya benda tu daripada dia dapat lari hidup tadi daripada kemungkinan itu. Setiap elemen daripada hidup tadi itu boleh jadi hijab. Hatta ilmu, hatta ibadah, hatta kekayaan, pangkat, keluarga, anak, semua itu boleh jadi hijab kepada Allah Ta'ala. Kenapa kan difokuskan dari ilmu sahaja? Iaitu sepenting-penting dan menjadi asas kepada agama kita ni kan? Macam tu. Itu tu lagi sekali lah, benda tu jangan di double standard lah. Sangat-sangat indah patut lah. Atau double standard yang buruk lah. Sebab double standard atau membawa kepada kesesatan. Kan? Dengan ia kurang ilmu, syaitan senang masuk, mempengaruhi ia, membisikkan benda-benda yang sepatutnya, dan ia senang tertipu juga. Sehingga nauzubillah ia jatuh ke lembah kesesatan. Dan benda tu memang pernah berlaku kan sepanjang sejarah. Sebab tu ada ni kita ni tasawuf ataupun sufi yang salah tu.
Sebab boleh jadi sebenarnya orang itu berasal daripada tasawuf yang lurus kerana kekurangan ilmu terjatuh kepada tasawuf yang salah tu. Okay. Kerana kekurangan ilmu. Mungkin ia pada mulanya mempelajari tasawuf itu dengan bentuknya lurus lah. Dengan akidahnya apa itu ini. Tapi disebabkan kurang pendalamannya, kurang yang mendalami ilmu itu, sehingga satu hari ia keluar dari mulutnya perkataan yang indah patut dicakapnya. Kan? Terus. Contohnya, Depan contoh lah. Atau bawa pintu box baru tu. Atau buka box baru tu. Okay. Satu lagi, balik ke cerita pasal zikir tadi kan. Ia boleh juga menjadi hijab kan kepada apa namanya? Hijab antara tani dengan Allah Ta'ala. Okay. Kalau kita lihat juga pada masa ni, orang yang mengaku sebagai ahli sufi ni, ia memang sentiasa diiringi, ia sufi zikir. Kan? Sufi zikir sebab tu. Tapi adakah sebenarnya zikir itu salah satu rukun di dalam ilmu tasawuf ni? Okay. Kenapa? Pasal adalah beberapa dakwaan daripada observation. Kebanyakan orang yang mengamalkan zikir harian tahap itu, dan itu menjadi dia punya priority, which is good sebenarnya. Tapi somehow keperluan yang sepatutnya dilaksanakan itu terbilang tertinggal. Macam contohnya dengan sibuknya berzikir itu, indah ia memeduli keluarganya misalnya, ataupun dengan apa lagi selain zikir, misalnya dengan uzlahnya, kan, dengan khalwatnya, mengasingkan diri daripada orang ramai itu kan, semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala itu, ia meninggalkan terpulang prioritinya seperti keluarga itulah tadi. So macam mana? Pun kalau yang lebih hampir mungkin untuk ilmu. Untuk ilmu lah juga. Yang lebih hampir kepada contoh tadi kan juga. Jadi itu benar lebih kepada masalah prioriti lah. Dia kata ni dia menafikan bahawa zikir satu elemen yang sangat penting dalam hidup tadi sebagai seorang Muslim. Dan kita ni diperintahkan Allah Ta'ala untuk berzikir. Fazkurullaha zikran kathira. Kata ni kan. Dan banyak lagi lah. Ala berzikrillah tatma'innul qulub dan lain-lain. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum dan lain-lain. Artinya perintah untuk berzikir ataupun mengingat Allah Ta'ala lah. Tadi katakan. Konsepnya dia mengingat Allah Ta'ala tu. Artinya menghadirkan ingatan tadi kepada Allah Ta'ala dalam hati dan dibantu dengan lisan. Itu satu konsep yang memang ada dan diperintahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Cumanya ia masalah prioriti di sini. Katanya ada zikir yang wajib, ada zikir yang sunat. Zikir yang wajib termasuk sembahyang. Cuma zikir juga sebenarnya. Zikir yang wajib antara sembahyang ataupun malah sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu fardu ain. Itu pun zikir juga. Sebab tu dalam hadis hilaqul zikir, dalam hadis disebut apa tu nama? Halaqah zikir dimaknakan oleh banyak ulama sebagai halaqah ilmu. Artinya majlis ilmu ataupun tadi belajar itu sendiri adalah suatu bentuk zikrullah. Artinya belajar agama lah maksudnya kan, belajar agama Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, itu satu bentuk zikrullah. Suatu antara jenis-jenis zikir yang wajib. Ada jenis zikir yang sunat. Macam contohnya membaca la ilaha illallah, contohnya sehari berapa 100 kali, kata contohnya atau 1000 kali dan sebagainya lah. Orang bentuk-bentuk zikir yang sunat ni banyak lah. Artinya untuk mengisi masa seseorang Muslim itu. Tapi lagi sekali prioriti ni ialah mengutamakan apa yang utama daripada yang lain. Dalam contoh tadi mencari rezeki untuk diri sendiri, anak dan terutama anak bini lah. Kalau diri sendiri mungkin dapat cukup-cukup makan saja, tapi anak bini ia tadi mesti cari nafkah untuk diorang kan. So dalam hal ni, daripada kewajipan yang diperintahkan Allah Ta'ala, arah orang itu ialah untuk mencari rezeki bagi anak bini. Hukumnya apa? Wajib. Kalau ia menyibukkan dirinya dengan yang sunat, which is tadi bentuk zikir yang sunat lah. Dalam sehari contohnya ia akan menghabiskan zikirnya ataupun beruzlah. Beruzlah tu bukan satu benda yang wajib lah. Tadi tahu ia benda yang sunat. Dihabiskannya hidupnya ataupun kehidupannya dengan benda yang sunat sehingga meninggalkan yang wajib, dan itu satu bentuk daripada tipu daya syaitan juga. Itu yang perlu diingat, satu bentuk daripada tipu daya syaitan juga.
dan benda tu dapat dielaknya kalau ia belajar. Sebenarnya kalau ia ada ilmu, benda tu dapat dielaknya. Artinya mengkategorikan benda-benda ni, hatta ibadah pun juga dikategorikan ibadah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunat, dan kita tahu yang wajib lebih utama daripada yang sunat. Yang wajib lebih besar pahala daripada yang sunat. Artinya wajib dulu selesaikan, ada masa, ada peluang selepas yang wajib baru yang sunat. Masalahnya ialah ia ingin melihat ibadah yang wajib sebagai ibadah, macam mencari rezeki tu kan. Akhirnya tu dunia. Tapi artinya ada perpisahan dalam mindanya di antara mencari rezeki bagi anak bini dengan perintah Allah Ta'ala. Sedangkan bagi siapa yang mempelajari ilmu ataupun belajar, ia tahu bahawa di antara kewajipan yang diperintahkan Allah Ta'ala arah hamba-hambanya ialah itu untuk menyara keluarga anak bininya, ataupun diwajibkan membagi nafkah arah anak bininya. Kan artinya bukan masalah zikirnya sana, tapi masalah orang itu yang indah tahu memprioritikan mana. Sunat kita pulang dulu atas wajib. Dan bukan salah tasawufnya. Bukan salah tasawuf. Bukan salah tasawuf. Salah jahilnya lah sebenarnya. Salah kejahilannya sendirilah. Macam mana pulang boleh ia membuat benda-benda macam tu? Confirm kerana ia jahil akan benda tu. Dan sebenarnya kalau ia mengamati makna ihsan itu, ia indahkan buat perkara macam tu. Kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hambanya untuk mencari rezeki, misalnya menolong orang susah atau apa. Bagi nafkah lah. Bagi nafkah lah. Bagi nafkah orang yang ditanggungnya. Tapi apabila ia indah melakukan itu, bukan terbilang ia mengikut konsep ihsan itu. Indah. Ia bertentangan. Dan malah mungkin hawa nafsunya sendiri kan. Mungkin baginya yang kadang ada syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat tersembunyi? Syahwat yang tersembunyi itu ia lebih tertarik kepada yang sunat sehingga meninggalkan yang wajib. Itu antara syahwat yang tersembunyi. Dan ini ironiknya disebutkan dalam kitab tasawuf. Syahwat yang tersembunyi. Tidak apa yang menarik ia untuk berzikir, beruzlah dan lain itu, masa ia rasa syok. Dalam hati ia rasa syok untuk benda tu. Artinya tujuannya untuk membuat benda tu bukan lagi semata-mata kerana Allah Ta'ala mendapati keadaan hati itu, mendapatkan keadaan hati. Sekadar ia akan rasa siok sahaja. Dan ia melebihkan rasa siok atas kewajipan Allah Ta'ala. Artinya cari nafkah boring, ngalih. Kalau aku beruzlah, berzikir, ia dikurniakan kesyukuran lah. Alhamdulillah. Tapi masalahnya ia akan jadi syahwat yang tersembunyi lepas itu. Sehingga baik tak aku berzikir. Ini zikir sudah, mengingati Allah Ta'ala. Itu dalam mulutnya. Tapi yang berlaku dalam hatinya ialah sebenarnya ia kan mau rasa siok. Ya, sebenarnya. Kalau cari nafkah boring, ngalih karena marah bos contohnya lah. Ataupun satu lagi ia akan escape dari bininya lah. Contohnya. Yang dari tanggung jawab contohnya. So ia akan masuk join halaqah zikir. Ya. So halaqah zikir tu ia jadi ia punya club saja. Dia punya escape lah. Ia punya escapism daripada benda-benda yang membebankan ia lah, daripada kewajipan tapi masalahnya. Jadi itu berhati-hati, dan benda tu lagi sekali kita ni untuk mengetahui tu macam menyukat, menilai, mengkategorikan perlu kepada ilmu. Yes. In the end. Pasal macam somehow masa ni banyak kan claim yang mengatakan tasawuf itu buruk kan. Tapi rupanya lens yang dilihat sebagai yang melihat tasawuf itu sebagai satu perkara yang buruk itu ialah kerana perbuatan orang-orang yang melakukan yang indah sepatutnya lah. Macam tadi meninggalkan anak bini, indah bagi nafkah, dan sehingga berlaku perceraian misalnya. Disebabkan zikirnya itu pulang bercerai. Ini cepat itu. Artinya ada something wrong di sana lah. Kalau sekiranya dengan sunatnya ia meninggalkan yang wajib, ada something wrong lah di sana, confirm. Okay. Dan biasanya juga cerita pasal tasawuf ni, apa tadi kita cakap pasal ilmu syariat, ilmu ma'rifat kan, biasanya akan timbul satu kisah lah. Kisah ilmu laduni.
Tapi itu kita ni kan sambung di episod yang lain lah. Ataupun yang akan datang maybe. Mungkin yang Sebab lain. Ini dah jap. Ini sekadar trailer saja. Trailer lah bagi. Ilmu ladunia ni ataupun pemasaran ilmu ladunia lah. Aku rasa sebenarnya Tani sudah pernah lah menyentuh sikit. Sebab ia kayak rapat dengan satu istilah lain. Semua ni lah. Futuh atau aku ingat episod berapa Tani cakap soal futuh atau. Tapi ia berkait rapat lah ilmu ladunia ni. Tapi ia akan membawa kepada satu lagi kotak box. Yes. Iaitu kisah di antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir. Yes. Dan itu perlu kepada aku rasa episod yang alih-alih. Satu episod. Kita ni akan bincang box ni. Untuk bincang kotak hitam. Kotak hitam atau yang berwarna oranye. Sebab yang menjadi asas kepada dakwaan ilmu laduni dan lain-lain biasanya ialah ayat itu lah, ayat Quran surah Kahfi. Jadi perlu kita melihat apa tafsiran ulama, kefahaman dorang akan kisah itu. Yes. Ulama ada sunnah lah maksudnya akan kisah itu. Untuk kita ni tahu jurus keindah pendalilan setengah orang dengan kisah itu atas perbuatan dorang. Yes. Dan kisah itu berkait rapat juga kan sebenarnya dengan cerita kita ni pada episod ini. Kan? Sangat rapat. Sangat berkait rapat. Tapi apakan daya seperti biasa masa mencemburui. Indah pasal atau kita ni perlu satu episod lah untuk kita ni membincang sedetail yang dapat. Kan? Dan ia ada banyak angle tu dapat. Angle akidahnya, angle tasawufnya tu, dan syarat syariatnya juga lah. So stay tune. Dan mungkin itu saja kali untuk episod kali ni. Anything? Dah ada. Yang penting belajar lah atau kesimpulannya lah. Kesimpulannya daripada semua yang penting belajar. Dan kalau dari aku jangan nilai salah apa tu ilmu tasawuf tu. Tapi yang salah tu ialah orangnya. Kejahilan orangnya sendiri. Dan bisa-bisa memilih di antara orang juga. Jangan terpilih Goofy. Dan macam mana caranya menilai? Dengan belajar. Okay. Dan seperti biasa dengan belajar bis kita indah akan walk alone. Dan dengan belajar insyaAllah Tani akan mencapai Victoria Concordia Crescent, Victory through Harmony. Dan itu saja kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.